So kita boleh mulakan. Okey. Uh, Kalau anda perhatikan pada skrin anda sekarang ni, okey, ini adalah Keratan Akhbar. Okey, Keratan Akhbar daripada berita harian online. Okey, kita tengok kat sini berkenaan dengan orang kata musibah-musibah yang boleh menimpa kita. Okey. So hari ini kita bercerita tentang income protection. So apa permasalahan yang berkenaan dengan income protection ni? Okey, kalau tengok pada Keratan Akhbar ni, okey, berita harian online, okey, ini bertarikh 12 Jun 2019. Kalau tengok penebar roti canai hilang punca pendapatan akibat lumpuh separuh badan. Okey, ini salah sebahagian dia. Lepas tu kita ada ni selebriti pula. Mak Jah gadai barang kemas untuk rawat kanser. Okay. So ini adalah berita-berita yang orang kata paling common itu biasa yang kita tengok musibah-musibah yang ditimpa pada, tak kisahlah sama ada orang biasa ataupun selebriti kan. Macam ni pula, okey, suami bergaji 15,000 meninggal dunia dan kini keluarga terpaksa ikat perut. So pentingnya orang kata suami yang bekerja kat luar sana, okey, meninggalkan sesuatu, maknanya menyediakan income protection untuk keluarga mereka. Okey. Lepas tu ni satu lagi berita Keratan Akhbar. Okey, kesenangan hidup hilang sekelip mata. Pernah bergaji 10,000 sebulan, kini hidup susah selepas diserang stroke. Okey. So benda-benda ni orang kata risiko ni sentiasa boleh berlaku pada sesiapa saja. Tak kira orang kata saya pun boleh kena, orang kat luar sana kan. Macam ramai orang boleh ni. Okey. So bila terjadi kata musibah, penyakit, musibah, meninggal dunia bukanlah satu musibah, tapi orang kata musibah tu terjatuh pada waris yang ditinggalkan. Okey. Dan orang kata bila hilang, orang kata cacat kekal pun boleh menyebabkan hilang punca pendapatan. So itu terjadilah orang kata malapetaka kewangan. Okey. So you all boleh tengok kat sini, okey, 3 malapetaka kewangan, iaitu kematian, lumpuh dan sakit kritikal. Okey, yang pasti, okey, kematian tu tak boleh dielakkan. So setiap manusia yang hidup, okey, setiap apa makhluk yang hidup kat dunia akan merasa kematian tu. Sama ada anda setuju ataupun tidak, kematian tu akan tetap berlaku pada sesiapa saja. So terusnya lumpuh ataupun cacat kekal, okey, menyebabkan orang kata tidak boleh ada yang orang kata terlantar terus di atas katil, tak boleh gerakkan tangan, tak boleh gerakkan kaki. So disebabkan orang kata musibah kemalangan tu dan menyebabkan lumpuh dan cacat kekal tu, dan tak boleh bekerja, menyebabkan orang kata hilang punca pendapatan. Dan ketiga adalah sakit kritikal. Okay, sakit kritikal yang orang kata worst case scenario lah. Biasanya adalah orang kata kanser lah. Okay, kanser yang orang kata yang amat dahsyat sekali lah, dalam kategori penyakit kritikal yang paling teruk lah. Okay. So benda-benda ni lah yang orang kata menyebabkan kita hilang pendapatan dan menjadi malapetaka kewangan. So saya pasti setiap daripada kita ni, okey, dalam hidup mesti ada, okey, matlamat hidup, okey, mesti ada matlamat hidup, okey, mesti ada matlamat hidup. Okay. So matlamat hidup kita ni
Okay, ada orang lain dia punya matlamat hidup. Ada orang hidup nak berjaya, nak kaya. Ada orang dia matlamat hidup dia untuk orang kata untuk serve keluarga dia, jaga ibu bapa dia, jaga keluarga, anak-anak apa semua. Dan ada orang bermatlamat untuk orang kata orang kata orang kata musafir, jalan sana sini, pergi travel all over the world. Tapi musim Covid ni tak boleh nak jalan mana sangat lah. Kalau dalam negeri tu insya-Allah lah boleh berjalan lah. Okey. Okey, dalam membina matlamat hidup, okey. Katakan daripada umur 25 hingga umur 60, okey. So kenapa saya ambil 25 ni? Biasanya 25 ni adalah umur average lah, orang kata young adults. Okay, young adults mula bekerja. Okay, mula bekerja, mencari nafkah. Okay, tapi dan umur 60 pula saya pilih sebab itu adalah rata-rata adalah umur persaraan. Tapi adakah kita orang kata kita pasti daripada umur 25 hingga ke umur 60 ni, okey, anda orang kata tidak berhadapan dengan risiko, okey, dengan risiko ni boleh apa kata tak berlaku antara ni. Saya pasti benda tu adalah bukan kata mustahil, tapi ialah kena berjaga-jagalah. Risiko tetap ada, okay, kat mana-mana dalam orang kata sepanjang hidup kita ni. Okay, so yang common, okay, adalah sakit kritikal. Okay, sakit kritikal, okay, yang mana boleh menyebabkan risiko kewangan, yang orang kata apabila kesihatan kita, orang kata bila kita sihat, kita tak nampak keperluan kewangan dekat situ. Okay, sedar ataupun tidak, gaya hidup yang berubah dari sihat kepada sakit, sudah pasti perbelanjaan kita, orang kata perbelanjaan kita akan orang kata kek kat situ. Okay, so lebih lagi daripada waktu kita kata masa sihat. Okay, ada juga keperluan melebihi daripada kerana pertambahan rawatan. Okay, kita perlu kata sakit kritikal ni dia ada orang kata inilah orang kata satu gunaan wang tu untuk rawatan. Yang kedua adalah untuk orang kata tu untuk perbelanjaan sara hidup, di mana okey, rawatan pun boleh menelan belanja, okey, antara lebih kurang 10,000 ke 100,000 kos dia. Okey, ini belum termasuk dengan perbelanjaan orang kata sara hidup. Okey, sebab setiap hari kita mesti ada perbelanjaan yang kita ni macam orang kata belanja isi rumah. Okey, mungkin kat situ perbelanjaan orang kata ahli keluarga. Okey, tu belanja pendidikan anak-anak dan berbagai lagi. Okey, so okey,
untuk perlindungan kesihatan, kita perlukan orang kata tu dana kecemasan. Okey, dana kecemasan. Okey, macam tadilah, untuk orang kata kegunaan untuk rawatan dan juga kegunaan orang kata tu untuk peranjaan sara hidup. Okey. Okey. Di sini kita nak wujudkan satu dana kecemasan jika berlaku sakit kritikal. So kita ambil mudahlah. Kita ambil cakap Encik A, Mr. A. Okey, Mr. A ni adalah orang kata pendapatan dia, atau gaji dia, gaji sebulan adalah sama dengan RM 3,000. Kita andaikan pendapatan Mr. A adalah 3,000 sebulan. Okey, bagaimana nak tahu dia punya nilai dana kecemasan yang diperlukan untuk sakit kritikal? Tadi kita dah dapat 3,000. RM 3,000 sebulan darab dengan 12 bulan. 12 bulan darab dengan 5 tahun. Di sini Encik A, nilai dana kecemasan atau nilai dana kecemasan yang perlu Encik A sediakan adalah sebanyak RM180,000. Ini adalah orang kata nilai untuk Encik A jika berlaku orang kata sakit kritikal. Sakit kritikal 180 ni untuk menampung untuk satu tampung kos rawatan, nombor 2 untuk kos sara hidup. Sepanjang 5 tahun. Sepanjang untuk 5 tahun. Jika Encik A tidak mampu lagi bekerja. So bagaimana pula? Bagaimana pula untuk jika kita nak sediakan dana kecemasan dana kecemasan jika berlaku orang kata hilang upaya kerja ataupun cacat kekal. Yang kedua adalah tinggalkan dana kecemasan untuk orang kata kesinambungan hidup waris. So dalam kata mudah, kita sediakan dana kecemasan untuk dihibahkan. So berapa yang diperlukan untuk kata sediakan dana kecemasan untuk jika berlaku cacat kekal ataupun untuk kita tinggalkan, untuk kita hibahkan pada keluarga. Tu saya ambil situasi Mr. A tadi. Mr. A pendapatan ataupun gaji bersamaan RM 3,000
sebulan. Okay. Gaji Mr. A 3,000 sebulan. Okay. So untuk pengiraan dia adalah RM 3,000 darab 12 bulan darab 10 tahun. Okay. 10 tahun ni adalah orang kata tempoh yang kita pilih lah untuk kita boleh sustain. Maknanya kita boleh dengan ada amount tu kita boleh orang kata survive, ataupun kita boleh survive untuk selama 10 tahun. Okay. Kalau kita tengok kat sini, okay, Mr. A perlukan nilai dana kecemasan dia adalah sebanyak RM 360,000. So nilai 360,000 ni, okay, satu orang kata untuk kata sara hidup lah, sara hidup diri dan keluarga. Okay. Sebab kena ingat okay, sebelum berlaku apa pun, kita kata bekerja apa semua, kita ada komitmen. Okay. So untuk menanggung komitmen bulanan selama 10 tahun. Tiga, boleh digunakan orang kata tu untuk orang kata melangsaikan hutang lah. Hutang jika ada lah. Jika ada. So ini adalah orang kata antara fungsi-fungsi kata income protection ataupun pelindungan pendapatan. So harap korang boleh belajar sesuatu daripada perkongsian saya hari ini. Okay. Cuma apa yang yang saya nak anda lakukan selepas anda tonton ni, okay, saya nak anda kalau boleh anda kirakan apa keperluan orang kata dana kecemasan yang anda perlukan. So dia punya formula, okay, income protection ataupun pengganti pendapatan samaan gaji bulanan darab 1 tahun, okay, ataupun 12 bulan. Kita buat 12 bulan lah. 12 bulan senang nak kira. Darab 12 bulan dan darab tahun untuk bertahan. Okay. On average biasanya 10 tahun lah. 10 tahun. So harap anda belajar sesuatu daripada apa perkongsian saya hari ini. Okay. Tolonglah orang kata kira balik keperluan pengganti pendapatan anda. Okay. Sebab kita tak nak orang kata menyusahkan orang lain pada waktu-waktu yang orang kata bila kita ditimbul musibah. Okay. Supaya kita diberikan orang kata ketenangan minda. Okay. Dari segi orang kata dari segi kewangan lah. Alright. So belajar sesuatu. Okay. Kita akan
teruskan dengan orang kata segmen seterusnya.